Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini satu lagi perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan subjek pengajian pernikahan semester yang pertama. Okey, untuk kali ini cikgu akan berkongsi berkaitan dengan bab yang kelima, bab yang kelima iaitu pengurusan sumber manusia. Di bawah subtopik pampasan. Jadi untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu, teruskan bersama cikgu selepas ini. Okey, anak-anak pelajar, perkongsian cikgu pada kali ini di bawah subtopik pampasan. Apa yang akan cikgu bincangkan pada kali ini, kita lihat beberapa objektif dahululah, objektif pembelajaran kita, yang mana di sini diharapkan anak-anak pelajar pada akhir video nanti anak-anak pelajar dapat menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pampasan, tujuan serta kepentingan pampasan. Okey, kemudian mengenal pasti jenis-jenis ganjaran dan mengenal pasti faedah yang berbentuk keuangan serta bukan keuangan. Okey, selain itu kita juga akan melihat beberapa penentu-penentu pampasan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi pampasan ataupun menentukan pampasan untuk sebuah organisasi. Jadi ada 4 objektif menjelaskan maksud pampasan, tujuan dan kepentingannya, mengenal pasti jenis-jenis ganjaran, mengenal pasti faedah berbentuk keuangan dan bukan keuangan dan menyenaraikan penentu-penentu pampasan. Okey, kita lihat yang pertama. Di sini kita akan lihat beberapa definisi. Antaranya ialah pampasan itu sendiri. Pampasan didefinisikan sebagai faedah dan ganjaran yang diberikan kepada pekerja sebagai bayaran dan nikmat setelah memberi sumbangan tenaga dan buah fikiran kepada organisasi. Jadi, apa yang kita akan bincangkan dalam tajuk pampasan ini adalah berkaitan faedah dan ganjaran. Sebab definisi pampasan itu sendiri merangkumi faedah dan ganjaran yang diberikan kepada pekerja sebagai bayaran ataupun habuan setelah mereka memberi sumbangan tenaga dan buah fikiran kepada organisasi. Okey, selain pampasan, kita lihat pula maksud faedah. Faedah adalah pemberian majikan kepada pekerja dalam bentuk keuangan dan bukan keuangan berdasarkan kontrak perkhidmatan yang dipersetujui antara majikan dan pekerja. Okey, jadi untuk faedah di sini anak-anak pelajar lihat pemberian majikan dalam bentuk keuangan dan dalam bentuk bukan keuangan. Maknanya faedah ini dia boleh sama ada dalam bentuk keuangan dan dalam bentuk bukan keuangan lah. Okey, nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut. Okey, dan kemudian ganjaran. Ganjaran pula adalah pemberian majikan dalam bentuk keuangan dan bukan bentuk keuangan juga kepada sebilangan kecil pekerja yang telah menunjukkan prestasi yang baik ataupun cemerlang kepada organisasi. Okey, kalau faedah tadi dia berdasarkan kontrak perkhidmatan antara pekerja dengan majikan, tapi ganjaran ini diberi kepada pekerja yang menunjukkan kecemerlangan dalam organisasi. Okey, seterusnya apa tujuan pampasan diberikan? Satu, untuk menarik bakal pekerja sebab bakal-bakal pekerja yang berada di luar sana, apa yang menarik mereka untuk mengisi kekosongan jawatan adalah gaji yang ditawarkan, faedah yang diberi ataupun ganjaran yang ditawarkan oleh organisasi itu. Okey, kemudian sebagai motivasi maknanya
pampasan ini ya, sama ada dia faedah ataupun ganjaran, sebenarnya dia memberikan motivasi kepada pekerja ataupun individu yang terlibat. Maknanya individu itu akan lebih bersemangat untuk bekerja untuk mencapai kecemerlangan dalam pekerjaannya. Okey, seterusnya untuk mengekalkan pekerja berpengalaman ya, supaya pekerja ini tidak berpindah ke organisasi lain yang mampu menawarkan faedah dan ganjaran yang lebih lumayan. Okey, seterusnya untuk menghargai jasa dan sumbangan pekerja lah ya. Salah satu cara organisasi menunjukkan ya bahawa mereka ini menghargai pekerja adalah melalui pemberian faedah dan ganjaran yang menarik dan setimpal kepada pekerja tersebut. Okey, kemudian untuk membantu pekerja menampung kos sara hidup, nah ini melalui apa? Melalui pemberian gaji, ya, allowance, ya, bonus kepada pekerja tersebut. Pekerja boleh meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pekerja dapat menampung kos kehidupan. Dan tujuan terakhir pampasan adalah untuk mewujudkan hubungan yang erat antara majikan dengan pekerja. Maknanya supaya tidak berlaku pertelingkahan antara majikan dengan pekerja disebabkan ya faedah ataupun ganjaran yang diberikan itu tidak setimpal ataupun bersesuaian dengan kemahiran ataupun sumbangan pekerja itu sendiri. Itu antara tujuan pemberian pampasan. Okey. Di sini kita lihat pula kepentingan ya pampasan itu, ya lebih kurang saja macam tujuannya. Satu, menarik masuk bakal pekerja yang berpotensi lah, pekerja-pekerja supaya berminat untuk mengisi kekosongan jawatan. Okay, melindungi kebajikan pekerja, maknanya melalui faedah dan ganjaran. Kebajikan-kebajikan pekerja boleh dilindungi lah. Okay, seterusnya meningkatkan motivasi pekerja. Okay, meningkatkan kepuasan pekerja ya, supaya pekerja sentiasa berpuas hati ya, selesa untuk bekerja dalam organisasi. Okay, mencapai matlamat organisasi di sini maksudnya organisasi dapat mencapai objektif dan matlamatnya lah ya, dalam memberikan pampasan yang setimpal kepada pekerja. Pekerja berpuas hati dan pekerja secara tidak langsung bermotivasi untuk bekerja. Okay, selain itu, pampasan juga ya penting untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Maknanya pekerja yang dibayar dengan ganjaran ataupun faedah yang setimpal dengan kemahiran mereka, mereka akan dapat meningkatkan lagi produktiviti kerja mereka. Mereka dapat meningkat ataupun mencapai objektif dan matlamat organisasi dengan lebih baik. Okay, kemudian mengurangkan kadar letih henti. Maksud kadar lantik henti di sini adalah peratusan pekerja dilantik dan berhenti. Okey, kemungkinan ya kadar lantik henti meningkat, kemungkinan sebabnya adalah disebabkan oleh faedah dan ganjaran yang tidak berpadanan lah ya dengan sumbangan pekerja. Jadi untuk mengurangkan kadar lantik henti ini sebenarnya pihak organisasi kena menetapkan ataupun kena memberikan faedah dan ganjaran yang sepatutnya, yang setimpal ya, supaya pekerja itu sentiasa berpuas hati untuk bekerja dalam organisasi. Okay, kemudian untuk membiayai kos hidup pekerja itulah ya melalui pemberian gaji, allowance dan bonus. Okay, itu antara tujuan dan kepentingan pampasan. Okey, sekarang kita akan lihat pula kepada jenis pampasan. Ya, terdapat dua jenis pampasan. Satu dinamakan sebagai ganjaran, yang mana ganjaran ini dia merujuk kepada pemberian majikan berdasarkan prestasi. Okey, contohnya gaji asas, upah dan allowance. Maknanya ganjaran ini dia yang wajib lah ya, maknanya gaji akan dibayar berdasarkan kelulusan pekerja itu. Ya, prestasi pekerja tersebut. Okey, kemudian yang kedua adalah faedah. Faedah pula adalah pemberian majikan berdasarkan kontrak perkhidmatan. Contohnya insurans pekerja, KWSP, kemudahan kesihatan, percutian, kemudahan pinjaman dan lain-lain. Maknanya faedah ini terdapat dalam kontrak lah
Ya, kalau mereka mengisi ataupun menjawat jawatan sebagai pengurus, apa faedah yang akan mereka terima. Jadi dalam pampasan itu dia ada dua, ganjaran dan faedah. Ganjaran dia punya gaji, ya, faedah pula adalah faedah tambahan yang akan diterima berdasarkan kontrak perkhidmatan. Okey, boleh faham ya anak pelajar? Okey, seterusnya kita lihat ganjaran. Ganjaran dia ada satu gaji asas. Gaji asas tadi dia merujuk kepada gaji pokok, ya, tanpa melibatkan bonus, allowance, commission dan lain-lain yang diterima oleh pekerja. Maknanya gaji asas ini dia hanya gaji pokok sahaja. Okay, kemudian upah pula adalah bayaran berdasarkan tempo jam bekerja ataupun mengikut hari bekerja. Yang mana upah ini dibayar ikut inilah, ya, sama ada jumlah masanya bekerja ataupun hari dia bekerja. Okay, berapa dia punya upah berdasarkan hari ataupun jam. Okay, kemudian allowance pula adalah bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Jadi dalam ganjaran dia ada 3 benda inilah, gaji asas, upah dan allowance. Okey, kemudian faedah pula, ya, faedah di sini dia terdiri daripada faedah keuangan dan faedah bukan keuangan lah. Ya, contoh kalau keuangan, commission, bonus, KWSP, perkeso, pinjaman, beasiswa pendidikan, ya, bukan keuangan contohnya kemudahan kesihatan, percutian, tempat penjagaan kanak-kanak, keahlian kelab, kemudahan kebajikan, pengangkutan dan penginapan. Dan sebenarnya dia banyak lagi bergantung kepada organisasi tersebut. Okey anak-anak pelajar, sekarang kita akan lihat pula, ya, apakah dia penentu pampasan. Okey, penentu pampasan dia terdiri daripada beberapa. Okey, yang pertama adalah kemampuan organisasi. Maknanya pampasan itu akan diberi berdasarkan kemampuan organisasi tersebut. Ya, yang mana dia merujuk pada kedudukan keuangan ataupun aset serta tingkat keuntungan perniagaan. Ya, organisasi yang mampu dan kukuh akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerjanya. Jadi maknanya di sini pampasan, ya, sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kemampuan organisasi itu sendiri. Kalau organisasi besar yang telah berada lama di pasaran, mungkin dia mampu memberi pampasan yang lebih besar. Contohnya dia punya ganjaran lebih tinggi, faedahnya lebih banyak. Okey, kemudian yang kedua adalah bentuk ataupun jenis tugas. Okey, pekerja yang menjalankan tanggungjawab yang berat akan diberi ganjaran yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang menjalankan tugas-tugas rutin. Okey, di sini bentuk ataupun jenis tugas yang dilakukan oleh seseorang itu akan mempengaruhi nilai pampasan yang mereka terima. Okey, contohnya, pekerja yang bekerja di pelantar minyak berbeza dia punya pampasan ataupun gaji dengan pekerja yang biasa yang berada di organisasi biasa. Sebab apa? Tanggungjawab ataupun tugas mereka yang bekerja di pelantar minyak ini dia agak beratlah berbanding dengan pekerja yang lain. Jadi ganjaran mereka adalah diberi berdasarkan bentuk dan jenis tugas mereka. Okay. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, di sini pihak kerajaan berkuasa dalam menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberi oleh sesebuah organisasi. Okey, contohnya di sini adalah pelaksanaan kadar gaji minimum. Yang mana apabila pihak kerajaan telah menetapkan pelaksanaan kadar gaji minimum ini, maka semua organisasi dia kena mematuhinya. Okey, kemudian yang seterusnya adalah ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Okey, jadi kadar ganjaran yang diberikan oleh pesaing turut akan mempengaruhi organisasi untuk meletakkan kadar ganjaran yang sama ataupun lebih kurang sama. Okay, tujuannya untuk mengelakkan pekerja berpindah ke organisasi lain dan untuk
supaya organisasi itu mampu menarik pekerja lah, ya, supaya pekerja itu berminat untuk mengisi kekosongan jawatan dalam organisasi. Okey, penentu yang kelima adalah permintaan dan penawaran buruh. Okey, permintaan buruh yang tinggi akan menyebabkan kadar upah meningkat. Okey, dan permintaan buruh yang rendah akan menyebabkan kadar upah menurun. Okey, ini maksudnya apabila terlalu banyak permintaan tenaga buruh, okey, kadar upah yang akan ditawarkan juga akan meningkat. Ya, supaya pihak yang terlibat berminat untuk mengisi kekosongan jawatan. Dan sebaliknya, sekiranya permintaan buruh rendah, kadar upah juga akan menurun. Okey, situasi ini berlaku apabila permintaan buruh yang rendah, maknanya di sini terdapat penawaran tenaga buruh yang ramai. Banyak tenaga buruh di pasaran, tetapi permintaan tenaga buruh untuk sektor itu rendah, maka kadar upah itu akan menurunlah. Okey, contohnya permintaan untuk tenaga pakar perubatan menyebabkan kadar upah yang tinggi dibayar kepada doktor pakar. Okey, seterusnya, ya, penentu yang keenam adalah faktor equity. Okay, faktor equity, satu dia merujuk kepada equity dalaman, iaitu kesetaraan pampasan yang dibayar kepada pekerja secara adil. Okey, equity luaran pula kesetaraan dengan organisasi lain dalam industri yang sama. Okey, ini berdasarkan faktor equity lah, ya. Bagaimana pampasan yang dibayar kepada pekerja, ya, yang menjawat jawatan yang sama, maka begitu jugalah pampasan yang akan diberi bagi pekerja tersebut. Ya, sama ada dari dalaman dan luaran. Okey, dan penentu yang terakhir, ya, penentu pampasan yang terakhir adalah faktor lokasi. Okey, di sini kawasan yang berbeza akan menyebabkan kos sara hidupnya adalah berbeza. Okey, ganjaran kepada pekerja adalah lebih tinggi bagi pekerja di bandar berbanding dengan pekerja di luar bandar. Okey, jadi itu antara, ya, penentu-penentu pampasan sesebuah organisasi. Okey, jadi, ya, anak-anak pelajar, itu secara apa yang cikgu kongsikan hari ini, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan subtopik pampasan. Yang mana dalam subtopik pampasan ini anak-anak pelajar telah lihat, ya, cikgu telah terangkan berkaitan dengan definisi pampasan, ganjaran dan faedah. Okey, kemudian anak-anak pelajar juga telah melihat, cikgu juga telah menerangkan berkaitan dengan jenis pampasan. Ada dua jenis pampasan, iaitu ganjaran dan faedah. Okey, kemudian kita juga telah melihat berkaitan dengan tujuan dan kepentingan pampasan. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan penentu-penentu pampasan. Okey, cikgu harap, ya, anak-anak pelajar faham, ya, dengan penerangan yang cikgu telah sampaikan. Ya, jadi rasanya sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan membantu anak-anak pelajar untuk mengulang kaji tajuk yang berkaitan. Okey, jadi sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.